Sehari akhirat, 1000 tahun dunia. Tak faham. Okey, lah ni di dunia sehari berapa jam? 24 jam. Sehari di akhirat berapa jam? 1000 tahun. Nak habis sehari di akhirat 1000 tahun. Nak habis sehari. Dia punya panjang sehari. Miskin yang beriman, orang kaya yang beriman, siapa masuk syurga dulu? Miskin yang beriman. Hak kaya tu pasal apa lambat? Hak kaya tu kata, aku disoal hartaku setiap sen yang diberikan oleh Allah. Mai mana duit tu dan ke mana aku belanjakan? Tuan duk timbang RM1 tu. Satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Redha dengan apa yang Allah tentukan kat kita. Kaya boleh masuk syurga, miskin boleh masuk syurga. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya, ramai ahli syurga. Sahabat-sahabat Nabi yang miskin pun ramai ahli syurga. Maksudnya, kedudukan kita tidak dipandang oleh Allah berapa banyak berlian yang ada dalam almari rumah kita. Kedudukan kita di sisi Allah tidak dilihat berapa juta duit dalam KWSP kita. Lebih-lebih lagi bila Nabi sendiri sebut yang paling ramai dalam syurga adalah kumpulan orang yang susah yang beriman. Susah yang beriman. Kemudian lagi 5 minit jadilah. Hari ni tak ada pula yang keluar pergi tandas. Ni geng kencing manis tak ada ni. Sehari saya sebut ada mangkit dandan merasa. Lalu macam tu lah. Saya ada 2 cerita last kali. Kisah yang pertama, seorang sahabat namanya Julaibib, lelaki. Ni bukan nama coklat lah. Bukan nama gula-gula, bukan nama coklat. Ni nama sahabat. Tapi macam saya sebut tadi lah, kalau sebut Abu Bakar As-Siddiq, semua kenal, satu dewan kenal. Tapi kalau kita sebut Uqbah ibn Amir, itu sahabat Nabi, kita tak kenal. Kalau sebut Julaibib, sahabat Nabi ni, nama Julaibib pun kita tak kenal. Apa kisah dia? Tengok bagaimana kedudukan dia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib ni sahabat, lelaki. Dia tak berkahwin lagi. Sebab apa tak berkahwin lagi? Sebab duk khidmat dengan Islam. Di Madinah, Julaibib ni tak ada keluarga. Tuan-tuan, tak ada keluarga. Hijrah pergi Madinah seorang, selai sepinggang. Anak muda, selai sepinggang, tak ada keluarga. Khidmat dengan Islam, khidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah tak ada keluarga, tak apalah, miskin pula. Susah. Orang susah. Dah susah tak apalah. Diceritakan oleh para sahabat, kana qasiran damiman. Apa dia? Julaibib ni kana qasiran damiman, seorang sahabat yang pendek, kecil. Kalau segak tu ramai jugalah nak buat menantu kan, tinggi elok, badan pun sadu. Zaman hari ni punya mak mentua lah. Julaibib ni pendek, lepas tu damim ni tuan-tuan, terjemahan dia rupa huduh. Tak ada rupa lah. Tak ada rupa. Not a good looking man. Tak ada rupa. Tengok tu tak ada siapa mau buat menantu. Tak ada keluarga, miskin, tetapi disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada kedudukan di sisi Nabi SAW. Sebab apa? Seorang pemuda yang soleh, beriman, banyak ibadatnya. Ni Julaibib. Keluarga tak ada, harta tak ada, pekerjaan tak ada, rupa tak ada, semua duduk kat dia. Satu hari Nabi pun kata, wahai Julaibib, aku akan nikahkan kamu dengan salah seorang wanita Ansar. Maksudnya Ansar ni wanita-wanita yang ramai yang segak, wanita Ansar. Julaibib kata, ya Rasulullah, siapa yang akan terima peminangan itu? Tak ada siapa mau. Dia pun tahu, kata dia tak ada apa, dan dia pun tak minang orang. Tapi nak kahwin tak? Nak kahwin lah. Dia pun segan, keluarga tak ada, harta tak ada, rupa tak ada. Julaibib tetapi disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Bila Nabi kata nak minang bagi pihak dia, Nabi pun pergi ke rumah, ada satu orang mai ke rumah Nabi. Nabi beritahu ke orang tu, aku nak nikahkan kamu dengan seseorang, dan nikahkan anak kamu dengan seseorang. Dia pun kata, boleh wahai Rasulullah. Siapa lelaki itu? Nabi pun sebut Julaibib. Bila sebut nama Julaibib, semua orang Madinah tahu, kenal Julaibib ni. Laki tu tak kata ya, dia kata balik nak sembang dengan mak dia Sat. Betul tak selalu macam tu? Kalau laki-laki tu Uthman ibn Affan, kaya, ada rupa parah. Kalau lelaki itu adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas, kaya dan ada rupa paras, yang tu terus diterima. Lepas tu soleh pula kan. Tapi Julaibib ni orang kenal dia, budak baik, tapi tak ada apa terus. Kod motor A5 tak apa dah lama-lama. Motor A5 pun tak ada. Basikal pun tak ada, jalan kaki je. Ni bahasa nak pergi faham lah. Jalan kaki je, pergi mayang Jumaat jalan kaki, pergi kedai tu jalan, berjalan je, keluarga tak ada apa, tak ada. Bila Nabi kata aku nak minang anak perempuan kamu untuk Julaibib, dia kata, hak ayah ni kata nak kena sembang dengan mak dia dulu kot. Balik sembang dengan isteri dia, beritahu dekat isteri dia, berbincanglah dua laki bini ni kat ruang tamu, Nabi minang anak kita untuk seseorang. Hak isteri ni kata setuju. Tak ada dengar nama lagi, dah Nabi minang. Suami dia kata nanti Zat dulu untuk Julaibib. Isteri dia pun kata tak ada orang lain ke? Ada bahasa Arab tu tak tulis pula tangan. Hak perbualan tu dalam bahasa Arab lebih kurang macam tu lah, tak ada orang lain ke? Takkan Julaibib? Isteri dia ulang sekali lagi, tak ada orang lain ke? Takkan Julaibib? Saya tak setuju, kata si isteri tadi. Maka bangunlah si suami tadi nak pergi bagi tahu dekat Nabi SAW. Bila dia nak keluar daripada rumah, si anak dara tak sat ni, zaman itu anak dara tadi, dia pun keluar daripada belakang tu. Dia dengar perbualan ibu dan ayah dia. Dia pun kata dekat mak dan ayah dia, atarudduna ala rasulillahi amrah. Apakah mak dan ayah nak tolak lamaran Rasulullah? Ni Nabi pilih pemuda ini, Nabi pilih. Kata wanita itu, ana aqbaluhu, aku terima pinangan Nabi. Oi, nak cari mana no? Kita hak mai gaji 2,000 tak mau dah. Kerja mana ni? Kelang. Berapa ni 17 macam orang lain. Ish, tengok orang lain kot, tengok ada hak lain kot, tunggulah setahun dua lagi. Tak mau. Mak dengan ayah tu nak ni dah, nak keluar dah, anak dara tu keluar, atarudduna ala Rasulillah ya amrah, apakah kalian gamak tolak pada pinangan Rasulullah? Dia kata aku terima pinangan itu. Dia beritahu kat mak dengan ayah dia, dia pun bagi pujuk mak dan ayah dia, dia kata aku terima pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkahwinlah dua orang ni. Kahwin. Subhanallah. Tuan berkahwinlah Julaibib dengan wanita Ansar ini. Hidup selepas beberapa bulan. Selepas beberapa bulan panggilan jihad berperang.
Bukan berperang Mobile Legend tau. Hak ni berperang hak mati-mati tinggal dunia ni. Bukan PUBG punya perang ni. Hak ni perang yang meninggalkan roh, mengeluarkan roh dari tubuh badan, perang. Lalu dipanggillah panggilan jihad. Dan menyertai jihad ni tuan-tuan selalunya orang-orang yang benar-benar kuat. No? Saya baru balik Syria baru-baru ni. Baru ya, seminggu kot. Ke 2 minggu dah. Mana ni lepas mai dah. Baru balik kan. Saya jumpa orang-orang yang menyertai perang dan orang-orang yang tidak menyertai perang. No? Yang menyertai, bukan saya pergi perang, pergi sembang lah. Yang mana tak sertai perang tu dia kata malu, kan? Malu. Tuan-tuan, perang, saya sembang dengan satu orang tu, anak saudara dia, pak saudara dia, semua syuhada. Dia tunjuk gambar ni, semua syuhada. Dah syuhada sebab lebih hampir 1 juta syuhada di Syria. Kawan rapat saya, keluarga angkat saya pergi cari baru ni syahid. Anas Jum'ah rahimahullah, mati syahid. Dia berkata dah dibawa, kemudian mati syahid. Saya pergi cari kan, kawan-kawan rapat keluarga angkat saya. Jadi sembang lah. Bukan senang nak mati syahid sebab nak keluar daripada rumah, ni duk tanya duit ada juta, takkan nak keluar. Bukan pergi lawan tembak. Apa dia orang main tu? Orang nak main tembak hari ni. Kena tak sakit tu lah. Pinball. Ini bukan pergi lawan pinball. Hak ni kena tembak, pecah kepala. Nak keluar kau, kereta ada 3 biji. Nak keluar kau, duit ada 800,000. Tak keluar. Pergi mati syahid. Tinggal anak, tinggal isteri, tinggal rumah selama-lamanya. Saya jumpa dengan orang yang tak sertai perang ni, dia berkata kami menyesal. Dia tunjuk gambar anak-anak saudara dia mati syahid. Apabila dipanggil seruan jihad, Julaibib turut serta ketika itu. Dia masuk peperangan itu. Kemudian habis perang, selesai perang, orang pun himpunkan jenazah-jenazah syuhada. Kelihatan Rasulullah mencari seseorang. Semua sahabat cari ahli keluarga, cari sekian. Nabi pun tanya, tafqiduna syai'an, atafqiduna ahadan, atafqiduna ahadan. Hampa duk cari siapa? Cari ni, jumpa. Ya Rasulullah, jumpa sekian-sekian. Kami cari sekian, jumpa dah sekian-sekian. Man tafqidu ya Rasulullah? Siapa yang kamu cari wahai pesuruh Allah? Bayang, Nabi cari. Nabi kata afqidu Julaibib. Aku sedang mencari Julaibib. Ni semua hidup nama ni kali pertama kita dengar. Aku mencari Julaibib. Sahabat semua cari sebab Nabi sedang mencari Julaibib. Akhirnya jumpa Julaibib terlentang di atas tanah, telah pun mati syahid. Dia baru berperang dan membunuh 7 pihak musuh, 7 orang. Mereka panggil, ya Rasulullah, huna Julaibib. Wahai pesuruh Allah, ni ada Julaibib, kami jumpa. Qatala sab'an faqataluhu. Dia berperang dan bertempur dengan 7 pasukan tentera. Lalu dia bunuh mereka dan mereka membunuh dia, mati semua. Dia pun syahid, 7 orang tu pun mati, tentera kufar. Nabi pun duduk, Nabi meribanya di atas lengannya. Kata para sahabat, kami tidak nampak ribaan yang lebih mulia dari ribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menangis, Nabi pun riba Julaibib. Nabi kata, hadza qatala sab'atan. Lelaki ini membunuh 7 musuh Allah. Wa qataluhu, kemudian kesemua mereka membunuhnya. Hadza minni wa ana minhu. Dia ni daripada aku daripadanya. Sampai macam tu Nabi ucap. Nak abang kata rapat. Nak abang katanya Nabi dengan Julaibib itu, kata para ulama, di dalam syurga bersebelahan. Sehingga Nabi menuturkan hadza minni wa ana minhu. Dia ini daripada aku daripadanya. Sambil-sambil sahabat pun korek liang lahat. Nabi meletakkan jenazah Julaibib di atas lengannya. Ma lahu sarirun, kata para sahabat, illa sa'idai Rasulillah. Tidak ada tempat letak kecuali kedua-dua lengan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan dalam Islam.
Tak ada apa, Julaibib ni tak ada apa. Keluarga tak ada, pekerjaan tak ada, rumah tak ada, harta RM15 pun tak ada, rupa parah tak ada, tapi ada iman sehingga Allah dan Rasul mencintainya. Akhirnya mati syahid. Si isteri itu pun dapat seorang suami yang mati syahid, suami ahli syurga. Yang isteri yang mendahulukan akhirat tu, bukan senang, no? Mendahulukan akhlak dan iman dalam kriteria calon si suami tadi, akhlak dan iman. Ini zaman Rasulullah tu banyaklah, zaman itu dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk ceramah pada pagi ini, berkaitan dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT dalam kehidupan kita. Di antara banyaknya harta perlu disalurkan kepada zakat orang-orang susah, dan kurangnya harta perlu kepada redha dan sabar, yang akhirnya nanti dalam syurga semua orang kaya. Dalam syurga semua orang jutawan. Ada satu chapter dalam ni, saya masukkan dalam buku syurga ni, semua orang jutawan, semua ahli syurga adalah raja. Dalam syurga ada pengemis, tak ada. Dalam syurga semua adalah jutawan dan raja. Di dunia ni ada susah, ada kaya, ada terkenal, ada tak ada siapa kenal. Dalam syurga semua ahli syurga adalah jutawan, semua mereka adalah raja. Semoga Allah SWT menjadikan majlis kita pada pagi ini majlis yang barakah. Amin. Semoga Allah SWT menjadikan majlis kita semua yang